Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bersama saya Azwaliza Azman, tajuk utama tengah hari ini. Perdana Menteri pertahan hak kebebasan bersuara di Dialog Forum Pemimpin Dunia. Pemuzik terkenal Yazid Serj meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sistem antarabangsa yang wujud ketika ini tidak boleh diguna pakai bagi memaksa Indonesia menangani kebakaran hutan yang mengakibatkan fenomena jerebu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata ini berdasarkan prinsip tidak boleh mencampuri urusan dalaman sesebuah negara walaupun jerebu memberi kesan buruk yang serius kepada negara jiran. As you know, the new president of Brazil believes in burning the forest for more agriculture. Nobody has stopped him yet. So I think the system doesn't allow us to interfere in the internal affairs of countries. Tun Dr. Mahathir menjawab demikian ketika ditanya sama ada Malaysia boleh mengenakan tindakan lebih keras termasuk sekatan ekonomi bagi menangani jerebu pada sesi dialog Forum Pemimpin Dunia yang berlangsung di Universiti Columbia, New York. You can blame Indonesia, you can criticize them, say nasty things about them, but if they continue to have their fires, you will still have the haze. Kata beliau, rakyat Indonesia sendiri kini sedang mengalami kesan negatif daripada aktiviti pembakaran hutan yang tidak ditangani dengan baik. Perdana Menteri berkata akan tiba masanya nanti pembakaran hutan akan menjadi teramat serius sehingga seluruh dunia diliputi jerebu. Ketika itu kata beliau, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mungkin berkata ia bukan lagi urusan dalaman negara semata-mata dan dunia seharusnya melaksanakan hak mereka untuk mengambil tindakan. Pada sesi dialog itu juga, Perdana Menteri mempertahankan hak kebebasan untuk bersuara berhubung isu Holocaust dan masyarakat Yahudi. I'm exercising my right to free speech. Why is it that I can't say something against the Jews when a lot of people say nasty things about me, about Malaysia, and I didn't protest, I didn't demonstrate? Well, we have to be willing to listen to views which are not in our favor because of free speech. Free speech is about free speech. When you say, no, you cannot say this, you cannot be anti-Semitic, then there is no more free speech. Beliau juga akur dengan sejarah bahawa ramai orang Yahudi terbunuh dalam Holocaust serta bersimpati dengan nasib mangsa peperangan. Bagaimanapun angka sebenar orang Yahudi yang terkorban dalam tragedi itu katanya sentiasa berubah-ubah bergantung kepada sumber sama ada di pihak menyokong atau menentang. Kira-kira 200 penuntut dan ahli akademik menghadiri sesi dialog Forum Pemimpin Dunia yang diadakan sempena Perhimpunan Agung ke-74 PBB di New York. I'm glad to be here. Faktor hujan di Sri Aman sejak semalam serta usaha berterusan bomba dan penyelamat Sarawak membolehkan kebakaran yang menjejaskan 202 hektar kawasan tanah gambut dipadamkan sepenuhnya. Operasi pemantauan kini dilakukan selepas operasi pemadaman api di kampung STC dan Jalan ke Jatau Lingga ditamatkan petang semalam. Dan untuk mendapatkan perkembangannya, kita bersama Kadir Edison di Sri Aman. Jadi Kadir, boleh kongsikan situasi terkini di sana? Kadir? Terima kasih Kak Azwaliza di Seri Pentas. Baik, ketika ini cuaca di Seri Aman masih lagi mendung dan hujan renyai-renyai baru saja berhenti sebentar tadi. Dan untuk makluman, hujan lebat lebih sejam berlaku malam tadi di kawasan Seri Aman ini sedikit sebanyak membantu memadamkan sepenuhnya tompok-tompok ataupun punca api di sektor-sektor yang pernah terbakar sebelum ini. Namun begitu, pemantauan terus dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat di kawasan tanah gambut yang berpotensi mencetuskan kebakaran semula. Dan bersama saya ketika ini Ketua Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Nik Muhammad Afiq, Nik Roslan. Baik Tuan, bagaimanakah
perkembangan pemantauan yang telah dilakukan oleh pihak Tuan dan adakah terdapat punca-punca ataupun punca-punca baharu asap ataupun api di kawasan yang pernah terbakar sebelum ini, Tuan? Okey, kita operasi semalam apabila pasukan pemadam kita telah melaporkan secara keseluruhan api ataupun asap telah dipadam sepenuhnya di semua sektor. Kita sekali lagi membuat penilaian menggunakan kaedah drone dan mendapati tiada lagi wujud tumpukan dan ataupun asap di kawasan-kawasan sektor yang terjejas. Walau bagaimanapun hari ini kita masih melaksanakan pemantauan. Sekali lagi kita mendapati melalui penilaian kita tiada lagi wujud tumpukan asap ataupun api di kawasan yang terbabit tersebut. Terima kasih Tuan untuk perkongsian itu. Dan secara keseluruhannya pemadaman di 202 hektar kawasan tanah gambut di Siraman ini telah pun bermula pada 15 September lalu sebelum ditamatkan sepenuhnya semalam. Dan operasi berkenaan turut mendapat bantuan daripada pesawat CL-415 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bagi melakukan operasi pengebuman air yang bermula sejak 22 September lalu sehingga semalam. Dan selain itu pasukan pemadaman yang juga mendapat bantuan 7 jengkaut bagi membuat laluan ke kawasan kebakaran serta membuat kawasan pemadaman ataupun fire break area dan 2 jentera pengangkut air bagi mengangkut air ke kawasan kebakaran. Dan saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsi setakat ini. Kembali kepada Kak Azwaliza di Seri Pentas. Terima kasih Kak Adi dengan laporan itu. Sementara itu, indeks pencemaran udara IPU di Indonesia kini semakin baik. Ini kerana hujan malam tadi dilaporkan turut membantu mengurangkan keadaan jerebu. Untuk laporan lanjut, kita terus bersama Nadia Mohsin di Riau, Indonesia. Nadia, ya, kami difahamkan keadaan di Indonesia kini berkabus. Boleh terangkan mengapa? Nadia? Baiklah, terima kasih rakan setugas. Sedikit perkembangan di Pekanbaru pagi ini. Keadaan kabus disebabkan oleh hujan yang turun sejak malam tadi secara berterusan dan ini sekaligus membantu mengurangkan pencemaran atau jerebu di kawasan itu di mana bacaan IPU sehingga pagi ini adalah di bawah 100 di daerah Pekanbaru. Dan hujan juga dijangka akan turun dalam sepanjang minggu ini dan ini sekaligus akan turut mengurangkan tumpuk panas di sekitar kawasan yang terbakar. Bagaimana pula dengan status darurat di sana, Nadia? Adakah ia ditarik balik semula? Baik, status darurat masih belum ditarik balik memandangkan masih ada tumpuk panas yang dikesan di Riau di mana 4 titik panas atau tumpuk panas itu dikesan di Dumai dan 1 di Pelalawan di mana lokasi saya berada sekarang ini. Pelalawan terletak 2 jam dari Pekanbaru dan seperti yang dapat dilihat memang sudah di kawasan yang saya berdiri sekarang memang sudah tidak ada api lagi akan tetapi kita masih dapat menghidu bau asap dan kesan terbakar itu. Dan apa yang saya juga difahamkan status darurat itu hanya akan ditarik balik sekiranya keadaan berterusan dalam tempoh 3 hari ini bermula semalam dan kita masih lagi pihak berkuasa Indonesia masih lagi memantau kerana kemungkinan berdepan dengan keadaan berjerebu dalam tempoh beberapa hari yang akan datang. Nadia Mohsin dari Riau, Indonesia. Dalam pada itu, 2 penduduk di Jambi, Indonesia yang mengidap penyakit asma maut berikutan berjerebu. Kedua-dua mangsa dalam lingkungan usia 50-an meninggal dunia pada Sabtu lalu selepas beberapa minggu menghadapi masalah pernafasan. Mangsa dikenal pasti sebagai Ambo Tang, 55 tahun dari Tanjung Jabung Timur dan Hanifah, 57 tahun dari Muara Jambi. Hanifah menetap di Kampung Mekarsari yang terletak berhampiran kawasan tumpuk panas. Kedua-dua mangsa sempat dibawa ke pusat kesihatan berdekatan untuk mendapatkan rawatan namun gagal diselamatkan. Wilayah Jambi antara kawasan dilanda jerebu teruk susulan kebakaran hutan di Pulau Sumatera. Seterusnya di Malaysia masih ramai yang belum pulih daripada kesan jerebu meskipun kualiti udara di seluruh negara beransur baik. Umpamanya peniaga di Sri Aman yang mula terjejas sejak awal September lalu apabila hasil jualan dan pendapatan mereka berkurangan sehingga 50%.
Menurut seorang peniaga cucur, Nuraini Abdul Rahim, sebelum jerebu teruk melanda, dia sering tidak menang tangan melayan pelanggan. Ada kurang sikit lah. Daripada anak biasa? Macam biasa lah. Ya, macam selalu dia bersusun nak. Macam nanti-nanti nak. Tapi ya, ada kurang lah. Basin jebu ya. Tapi kenakan maintain lah. Macam biasa. Cuma lambat lah. Perkara sama turut berlaku kepada Nur Hafizah Julaihi yang berniaga di kawasan sama dengan menjual pelbagai jenis minuman. Sebelum ini dia mampu menjual sehingga 500 cawan air sehari. Namun ketika jerebu, hanya separuh yang terjual kerana kurang pelanggan. Time jerebu ria lah. Ada kurang sikit lah. Orang sudah ramai gila sebab kan jerebu teruk. So banyak orang si keluar jual. Seri Aman antara kawasan di Sarawak yang paling teruk terjejas dengan jerebu sehingga pernah mencatat IPU tahap berbahaya mencecah 420. Bekas pemain drum kumpulan Search Yazid Ahmad meninggal dunia kira-kira jam 11.53 pagi tadi. Allahyarham meninggal dunia di sisi keluarga dan sahabat handai di Hospital Kuala Lumpur. Yazid sebelum ini dilaporkan kritikal di unit rawatan rapi ICU dan terpaksa menggunakan bantuan pernafasan. Allahyarham dimasukkan ke HKL kira-kira jam 3.45 pagi kemarin selepas mengadu sesak nafas di rumahnya di Taman Melati, Kuala Lumpur. Beliau pernah dimasukkan ke hospital sama pada 3 September lalu akibat masalah pernafasan tetapi dibenarkan keluar 2 hari selepas itu. Allahyarham meninggalkan isteri Ramlah Ahmad 59 tahun dan 3 anak. Jenazah Allahyarham akan dibawa ke Masjid Salihuddin Al-Ayyubi Taman Melati untuk solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Selasih petang ini. Angin kencang beserta hujan lebat di daerah Perak Tengah mengakibatkan 17 rumah di rancangan perumahan awam Cangkat Sodang, Sri Iskandar mengalami kerosakan. 3 daripada rumah terbabit rosak teruk apabila bumbungnya diterbangkan angin. Menurut salah seorang mangsa, kejadian berlaku sekitar jam 5.30 petang semalam ketika dia baru saja pulang ke rumah. Angin menerbangkan bahagian bumbung menyebabkan rumahnya dikenangi air hujan. Dalam beberapa saat habis saya punya rumah, bumbung atap semua habis, tercabut. Jadi tidurlah di tempat yang ni, depan ni tidur. Yang depan tak kena. Elektrik tak boleh dibuka, tak berani nak buka pasal short, kok short kan. Bergelaplah. Tambahnya kejadian ini adalah yang terburuk melanda kawasan terbabit dalam tempoh 10 tahun. Turut terjejas dalam kejadian itu sebuah sekolah agama rakyat dan tadika. Sementara itu, Adun Bota, Khairul Syaril Muhammad berkata, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyalurkan bantuan segera barang keperluan asas seperti tikar kepada mangsa. Beliau turut menguruskan permohonan bantuan dari pelbagai agensi berkaitan. Yang amat diperlukan adalah bantuan baik pulih rumah, khususnya atap dengan kadar segera, bukan ingin melalui tempoh yang agak lama, 2-3 bulan ataupun 2-3 minggu. Pihak Pejabat Daerah Perak Tengah turut membuat penilaian tahap kerosakan rumah yang dialami oleh penduduk. InsyaAllah berdasarkan laporan tersebut, kita akan gunakan peruntukan sedia ada lah untuk membantu meringankan beban kewangan yang dialami oleh penduduk lah. Ya. Pihaknya akan segera menghulurkan bantuan melalui tabung bencana daerah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak bersetuju supaya 1MDB memohon pinjaman RM3 bilion daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso untuk memberi pinjaman kepada Petro Saudi International Limited atau PSI. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syarul Azral Ibrahim Halmi, ketika membacakan penyataan saksinya berkata bagaimanapun beliau tidak pernah berbincang dengan bekas Perdana Menteri itu berhubung perkara terbabit. Tambah beliau tertuduh bersetuju 1MDB memberi pinjaman $750 juta Amerika kepada PSI bergantung kepada pinjaman RM3 bilion daripada Perkeso. Saksi mendedahkan perkara itu semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram ketika dirujuk minit mesyuarat bersama pengerusi ahli lembaga penasihat bertarikh 30 Mac 2011.
Datuk Syarul memaklumkan minit mesyuarat itu juga menyatakan persetujuan Datuk Seri Najib untuk memberi tumpuan kepada projek-projek Mayburn Hotel Group, SRC International Sdn Bhd dan Kuala Lumpur International Financial District yang kini dikenali sebagai TRX. Menurut saksi, minit mesyuarat itu disediakan Loh Teck Jo atau Jolo dan ditandatangani Datuk Seri Najib. Kerajaan perlu mempertimbangkan langkah tindak balas dalam Belanjawan 2020 bagi mengekang tekanan ekonomi akibat situasi luaran. Pakar ekonomi yang juga penasihat kanan Institut Penyelidikan Khazanah Profesor KS Jomo berkata, ini penting bagi memastikan 70% isi rumah di negara ini yang berpotensi terkesan masih mampu berbelanja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Because of the debt which the government inherited, they are understandably don't want more debt. But I think given the very serious situation in the world today, I think it is important for us to use the Malay expression to make sure your umbrella is ready before it rains. Beliau yang juga bekas pegawai penyelidik Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB turut mencadangkan sistem pencukaian yang lebih pintar bagi memperkukuhkan aliran pendapatan kerajaan. Penyanyi yang membawa genre indie rock, pop dan jazz ZAV atau nama sebenarnya Izyan Ali Rahman kembali dengan lagu yang penuh inspirasi dan semangat untuk peminatnya. Terkenal dengan lagu Kantoi, ZAV kini muncul dengan single terbaru Who Are You? Inspirasi saya untuk lagu ini adalah untuk orang-orang yang pernah mengalami macam kesusahan untuk mengenali identiti mereka sendiri ke apa, sebab kadang-kadang orang kena pencam ke apa ke kan. So lagu ini is like to recover from that, untuk kita macam siapa-siapa yang pernah mengalami kesusahan ini untuk teruskan aja dengan hidup dengan bahagia. Yeah. Penyanyi yang mencipta nama di Amerika Syarikat, ZAV, kini muncul kembali dengan single terbaru. Lagu yang dicipta khas untuk memberi inspirasi kepada orang ramai supaya berani mempamerkan diri mereka yang sebenar. Laporan Zulaikha Azhar. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Pelajar bertindak ganas menyerbu masuk ke dalam bangunan Parlimen. Menurut seorang ahli Parlimen Padang, Hidayat, pihaknya mengadakan pertemuan dengan kira-kira 50 penunjuk perasaan dan perbincangan pada mulanya berjalan lancar. Namun sekumpulan pelajar secara tiba-tiba merempuh masuk ke dalam bangunan Parlimen. Mereka merosakkan perabot dan menyembur grafiti pada dinding bangunan Parlimen. Menurut Ketua Polis Padang, Yulmar Tri Himawan, kira-kira 5,000 pelajar dan orang awam terbabit dalam bantahan itu. Selain menentang pindaan kanun jenayah, mereka menuntut agar anggota tentera atau polis dilarang memegang jawatan awam dan tahanan politik Papua dibebaskan. Pelajar juga menyeru usaha pencegahan kebakaran hutan yang menyebabkan jerebu dipertingkatkan. Terkait tindakan anarkis, tentu kami sangat kecewa sekali. Ini adalah aset daerah. Ini adalah gedung milik rakyat yang dibayar oleh rakyat. Kami kaget juga kenapa ini terjadi kerusakan di sana sini. Saya pikir ini sangat menyedihkan sekali.
Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberikan kuasa kepada Jabatan Negara Amerika Syarikat untuk melarang kemasukan pegawai kanan Iran dan anggota keluarga mereka ke negara itu, iaitu sama ada sebagai pendatang atau bukan pendatang. Pengisytiharan itu yang disiarkan di laman web Rumah Putih mengulangi tuduhan Amerika Syarikat bahawa Iran membiayai keganasan menahan warga Amerika tanpa sebab, mengancam negara lain dan melancarkan serangan cyber. Konfrontasi kedua-dua negara memuncak sejak tahun lalu apabila Trump menarik diri daripada perjanjian nuklear Iran 2015 dengan kuasa dunia. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Pasukan Perak pula berkongsi rasa sedih dan simpati dalam kejadian kemalangan yang meragut nyawa penyokongnya selepas aksi suku akhir pertama Ahad lalu. Bangsa Amirul Hakimi Abdul Latif meninggal dunia di Selinsing ketika dalam perjalanan pulang dari Ipoh. Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Perak PAFA Tajul Hasnan Omar mengetuai rombongan kecil pasukan Perak menziarahi keluarga peminat pasukan The Bosgores di Bagan Serai semalam. Arwah Muhammad Amirul Hakimi Abdul Latif berusia 21 tahun maut dalam kemalangan selepas menyaksikan perlawanan suku akhir pertama Perak menentang Selangor di Stadium Perak Ahad lalu. Bangsa dalam perjalanan pulang dari Ipoh ke rumahnya di Parit 5 Simpang 4 Semanggol sebelum kereta yang dinaikinya terbabas menyebabkannya meninggal dunia di tempat kejadian. Jurulatih Perak Mehmet Durakovic serta 3 pemain Brandon Gunn, Ronaldo Hendrik Silva dan Hussein Eldor turut melapangkan masa mewakili pasukan menziarahi keluarga arwah. Bapa Muhammad Amirul menyifatkan anaknya itu sebagai penyokong tegar pasukan Perak. Kenyataan saya punya Brandon dah sebut saya Brandon Gunn. So mungkin ada peninggalan barang-barang peninggalan arwah yang berkaitan dengan pasukan JC. JC ni dia cakap dia beli satu masa JC dia pakai masa kemalangan tu, dia cakap JC dia baru beli, dia pakai terus. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan terus memperkukuh hubungan dengan ahli gabungan bagi menjayakan projek pemerkasaan ahli gabungan ACE yang bagi membolehkan semua pihak bergerak seiring menjayakan agenda bola sepak tanah air, khususnya pelaksanaan Peta Hala 7 F30 yang merangkumi pelbagai aspek dalam dan luar padang. Satu kunjungan hormat dilakukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ke atas Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM di salah satu pejabatnya di Akademi Merah Kuning, Puncak Alam. Delegasi diketuai Presiden Datuk Hamidin Mohamad Amin bertujuan menerangkan secara jelas dan terperinci mengenai perancangan masa depan FAM menerusi Peta Hala 7 F30 serta elemen-elemen utama ke arah mencapai misi itu. Hubungan kukuh yang ingin diwujudkan juga selari dengan projek pemerkasaan ahli gabungan ACE sebagai langkah meningkatkan lagi kemampuan dan urus takbir persatuan. Ia adalah kunjungan hormat FAM kelima selepas Pulau Pinang, Kedah, Sabah serta Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM dan rombongan seterusnya dijadual bergerak ke negeri-negeri lain secara berperingkat selepas ini. Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan rakaman gelongsor air terpanjang di dunia, kira-kira 1 kilometer di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Saya Azwaliza Azman, salam hormat dan Assalamualaikum.